Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di siri yang keempat, Pendidikan Islam Skor A SPM 2020 Kertas 1. Saya Ustazah Siti Islami, Ustazah Maya anda akan terus bersama mengulang kaji dalam tajuk fasah dan juga huluk. Kita lihat dulu objektif pembelajaran tajuk kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan maksud fasah dan juga huluk. Yang kedua, menyatakan hukum huluk. Yang ketiga, menjelaskan sebab fasah. Yang keempat, menjelaskan hikmah fasah dan juga huluk. Okey, kita lihat dulu tajuk fasah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan fasah? Biasa soalan peperiksaan bertanya, nyatakan maksud fasah. Okey, maksud fasah ialah pembatalan ikatan perkahwinan antara suami isteri melalui kuasa qadi. Okey, kenapa dibatalkan? Disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah atau berlaku masalah dalam rumah tangga. Jadi anak-anak sekalian, ingat ya, kata kuncinya adalah pembatalan ikatan perkahwinan. Okey, hanya berlaku di mana kuasa qadi. Okey, diharap anak-anak dapat memahami dengan jelas maksud fasah. Seterusnya, sebab-sebab berlakunya fasah. Ya, soalan biasa, jelaskan sebab-sebab yang membolehkan tuntutan fasah. Okey, sebab yang pertama, suami tidak memberi nafkah zahir dan batin. Okey, suami tidak memberi nafkah zahir dan batin. Maksudnya di sini tiada nafkah dari segi zahir, iaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, atau batin dari segi kasih dan sayang. Okey, yang kedua, suami berpenyakit yang sukar diubati seperti AIDS, ya, HIV, AIDS dan juga penyakit-penyakit lain yang mendatangkan kemudaratan kepada pasangan. Okey, yang ketiga, suami melakukan kezaliman terhadap isteri. Ingat kata kuncinya adalah kezaliman. Kezaliman ni maksudnya seperti suami memukul isteri, ya, menendang isteri dan sebagainya lah. Okay, yang keempat, suami hilang. Maknanya hilang yang tidak dapat dikesan dan hilang yang tidak kembali, ya. Bukan meninggal dunia tetapi adalah hilang. Okay, mengikut mazhab Hanbali, hilang suami itu yang boleh menuntut fasah adalah 6 bulan. Mazhab Maliki 1 tahun, manakala mazhab Syafi'i adalah 4 tahun. Okey, yang terakhir, sebab yang boleh tuntut fasah adalah suami murtad. Okey anak-anak, ingat ya, yang pertama tidak memberi nafkah zahir dan batin, yang kedua berpenyakit, yang ketiga kezaliman, yang keempat suami hilang, yang kelima adalah murtad. Okey, kita sambung seterusnya. Jelaskan kesan fasah. Okey, kesan fasah, suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Ya, suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah dan mereka boleh berkahwin semula dengan akad dan mahar yang baharu. Okey, seterusnya hikmah fasah. Soalan biasa, jelaskan hikmah fasah. Yang pertama, peluang kepada isteri membuat tuntutan cerai. Mungkin ada masalah tertentu, jadi peluang kepada isteri membuat tuntutan cerai. Yang kedua, mengelakkan kemudaratan kepada isteri. Yang ketiga, peringatan kepada suami agar bertanggungjawab. Kerana tanggungjawab suami adalah besar apabila telah
menerima ijab dan kabul. Seterusnya kita masuk pada tajuk yang kedua, iaitu huluk. Apakah maksud huluk? Maksud huluk adalah perceraian antara suami dan isteri dengan lafaz talak atau huluk yang dikaitkan dengan bayaran tertentu. Jadi kat sini anak-anak kena ingat, perceraian antara suami dan isteri dengan lafaz talak atau huluk, dan tambahan di sini adalah bayaran tertentu. Kita lihat seterusnya. Apakah hukum? Hukum huluk. Hukum huluk adalah harus. Hukum huluk adalah harus. Seterusnya, contoh. Macam mana yang dikatakan contoh lafaz huluk tersebut? Suami berkata, aku talak engkau dengan bayaran sebanyak itu. Bayaran ini yang mampu dibayar oleh isteri sebagaimana yang diminta oleh suami. Aku talak engkau dengan bayaran sebanyak itu. Dan prosesnya berlaku di mana? Prosesnya berlaku di mahkamah. Bukan berlaku di rumah, tapi di mahkamah. Apa kesannya bila dilafazkan huluk? Kesannya suami tidak boleh rujuk kepada isteri. Suami tidak boleh rujuk. Kemudian suami boleh berkahwin semula dengan akad dan mahar yang baharu. Suami boleh berkahwin semula dengan akad dan mahar yang baharu, sama dengan fasah tadi. Seterusnya kita lihat pada hikmah huluk. Soalan yang biasa ditanya adalah, jelaskan hikmah huluk. Jawapannya adalah mengelakkan berlakunya nusyuz daripada pihak isteri. Nusyuz maknanya derhaka. Jadi untuk mengelakkan isteri daripada derhaka, lebih baik dia melaksanakan huluk. Yang kedua, penghormatan kepada isteri supaya boleh bertindak mengikut undang-undang. Setiap peraturan dalam Islam ada undang-undangnya yang tersendiri. Yang ketiga, menghapuskan sifat ego suami yang suka menyalahguna kuasa sebagai ketua keluarga. Anak-anak, Ustazah harap anak-anak faham dengan dua tajuk yang kita bincangkan, iaitu fasah dan huluk. Semoga ia bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.